Al-kunutu fi subhi. Baca kunut pada sembahyang subuh. Baca kunut pada sembahyang subuh. Kunut-kunut pada asal lurahnya ialah maknanya berdoa. Itu pada makna kunut pada lurah ialah berdoa. Adapun pada makna di sini bukan semata-mata berdoa lah. Maka maklum bahawasanya kunut itu ialah satu sunat di dalam sembahyang, bahkan sunat ab'ad. Maka masalah kunut di sini ada khilaf di antara mazhab-mazhab. Setengahnya sunat baca kunut, setengahnya tak disunat pada sembahyang subuh. Dalam mazhab kita Syafi'i adalah sunat. 175 an yakuna fi i'tidali rak'ati saniyati. Kunut pada sembahyang subuhnya tempat dianya ialah an yakuna, sunat bahawa adalah ia al-kunut fi i'tidali rak'ati saniyati, pada rakaat, pada i'tidal bagi rakaat yang kedua. Maknanya tempat kita baca kunut pada ketika sembahyang subuh ialah pada i'tidal. Sunat kita baca kunut, satu sunat, dan ambil tempat dianya ialah ketika kita i'tidal belum pada rakaat yang kedua, itu sunat yang lain pula. Sebab ada juga setengah-setengah tu dia katanya sebelum rakaat, selepas pada baca surah sebelum pada rakaat pun ada juga setengah-setengah mazhab. Tapi mazhab kitanya sunat bagi ada kunut, dan sunatnya ambil tempat dianya ialah ketika i'tidal belum pada sujud pada rakaat yang kedua bagi sembahyang subuh. Maklum, itu satu sunat. 176 an yakuna ba'da dzikri ratibi. An yakuna bahawa adalah ia al-kunut ba'da dzikri ratibi, kama daripada zikir yang ratib. Jadi selepas pada kita sami Allahu liman hamidah, tak sunat lagi kita baca kunut di situ. Selepas pada kita bangkit, kita kata sami Allahu liman hamidah, situ tak sampai tempat sunat baca kunut lagi. Bahkan nak baca kunut tu apabila kita sudah i'tidal dan selepas pada kita baca zikir yang ratib. Zikir yang ratib itulah kita maklum ialah Rabbana walakal hamd. Selepas pada Rabbana walakal hamd, belum pada nak sujud, di situlah masa kita baca kunut. Tu sunatnya di situ. Jadi maknanya selepas pada sami Allahu liman hamidah, jangan lagi kita baca kunut. Bahkan kita baca Rabbana walakal hamdu lebih dulu, selepas tu bacalah. Kalau nak berdoa, kalau nak doa dengan doa i'tidal seperti doa yang panjang dulu, kita baca doa i'tidal bagi habis dulu. Sekiranya kalau kita sembahyang seorang diri, artinya kita jadi imam makmum yang mahsur, yang redha dengan memanjangkan sembahyang, maka kalau kita nak baca doa tu, bacalah doa apa dia? Doa i'tidal yang telah terdulu sebutnya. Selepas pada doa itulah barulah kita mulai baca kunut. Itu maksudnya 176. 177 an yakunal kunutu ma'thuran. An yakunal kunutu, sunat yang lain pulanya kita baca kunut tu nak lafaz kunut, bacaan kunut tu bacaan kunut yang maksur, yang dinakal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kira asalnya mana-mana perkataan sebab kunut tu asal makna dia berdoa.
Kalau kita baca dengan mana-mana doa sekalipun, dah jadi kunut. Contohnya, selepas Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, kita baca Rabbi gfirli warhamni wajburni. Itu pun dah jadi kunut dah. Kita baca dengan doa itu. Sebab kunut tu asal maknanya berdoa. Tetapi nak bagi sunatnya, kita baca kunut yang didangkal, yang diambil daripada Nabi SAW. Itu lebih sunatnya. Kemudian manakah kunut yang maksur? Maka 178 dia katanya wa afdalul kunuti. Dan yang selebih-lebih kunut yang paling lebihnya ialah ma warada anhu, barang yang datang daripada Nabi, kunut yang datang daripada Nabi SAW. Mana dia ialah Allahumma hdini fi man hadaita wa'afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'taita wa qini syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabarakta wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu lafaz kunut yang maksur yang dinakal daripada Nabi SAW. Maka yang afdalnya kita bacakan kunut dengan ini lafaznya. Kemudian kita perhati sikit, dia mulai daripada Allahumma hdini fi man hadait sampai kepada waqini syarra ma qadait. Di situlah yang dikatakan bacaan kunut. Itu di situlah mulai daripada Allahumma hdini sampai waqini syarra ma qadait. Di situ dikatakan lafaz kunut. Adapun mulai daripada mulai daripada fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika sampai kepada falakal hamdu 'ala ma qadaita. Mulai daripada fa innaka taqdi fa innaka la taqdi wa la yuqda 'alaika sampai falakal hamdu 'ala ma qadaita. Itu bukan kunut, bahkan itu dipanggil pujian. As-sana, itu dikatakan pujian. As-sana ala Allah, puji kepada Allah. Situ bukan maknanya yang jadi doanya, yang jadi doanya ialah Allahumma hdini sampai waqini syarra ma qadaita. Itu doa. Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika sampai falakal hamdu 'ala ma qadaita, itu pujian kepada Allah. Itu as-sana 'ala Allah. Itu panggil sana, puji. Bukan perkataan doa tu, bukan perkataan fa innaka sampai falakal hamdu tu perkataan puji. Sampai di situ. Kemudian astaghfiruka wa atubu ilaika tu, itu doa balik. Itu jadi doa balik. Astaghfiruka wa atubu ilaika, itu doa. Jadi maknanya Allahumma hdini sampai waqini syarra ma qadaita, doa. Astaghfiruka wa atubu ilaik, itu pun adalah doa. Jadi di tengah-tengah tu fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika sampai falakal hamdu 'ala ma qadaita tu ialah puji kepada Allah. Bagi tahu dulu, sebab lagi akan datang tu dia ada caranya kita makmum nak mengucap amin ke tak mengucap amin. Rasanya ada sebut lagi akan datang. Sebab
apabila imam tu dia baca Allahumma hdini sampai syarra wa qini syarra ma qadaitu, di situ kita makmum nanti mengucap amin sebagaimana lagi akan datang dah sebut. Adapun fa innaka taqdi, maka kita tak amin kepada imam, bahkan sama-sama baca, imam baca kita baca. Kemudian astaghfiruka wa atubu ilaik, kita amin balik. Sebab itu doa. Sebab itu adalah doa. Tapi kita maklum bahwasanya semuanya daripada Allahumma hdini sampai astaghfiruka wa atubu ilaik itulah dikatakan doa. Itu dikatakan kunut. Bacaan kunut. Tetapi kalau kira dengan secara halusnya, dia ada doa, ada puji. Selepas pada doa tu, selepas pada lafaz kunut tu masuk sunat yang lain pula, masuk dalam sunat 179. Dia katanya as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, yakni ba'dal kunut. Dan selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada kunut. Jadi selepas pada astaghfiruka wa atubu ilaik tu, kita baca selawat. Selawat di atas Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Katalah. Dan sunat yang lain pulanya wassalam 180 assalamu ala nabiyyi ba'dahu, bagi ada salam kepada Nabi. Sebab tu jadi yang kita baca kesemuanya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa sallim itulah dikatakan assalam ala nabiyyi. Ucap salam, bukan beri salam pada Nabi, bukan maksud gitu. Jadi salat di atas Nabi kita kata sallallahu, artinya kita kata Allahumma salli. Salam di atas Nabi itu kita baca wasallam ke wasallim ke, tengok kita bacalah di situ. Itu maksudnya assalam ala Nabi, bukan maksud beri salam pada Nabi. Bahkan di dalam perkataan tu ada wasallam atau wasallim. Yang ke-81 as-salatu 'alal ali ba'dahu. Dan selawat di atas keluarga Nabi, kemudian pada selawat. Kemudiannya kemudian pada Nabi. 182 assalamu alaihim. Salam di atas mereka itu 'alal al kadzalika, yakni selepas pada selawat di atas Nabi. Kadzalika yakni seperti demikian itu, yakni selepas pada selawat di atas selepas pada salam di atas Nabi. Uh, 183 as-salatu ala sahbi fihi, dan selawat di atas sahabat padanya pada al-qunut. 183 semula. 183 as-salatu ala sahbi, mana berselawat di atas sahabat padanya pada kunut. Yang ke 184 assalamu alaihim, salam di atas mereka itu, di atas sahabat. Kadzalika, yakni selepas pada Nabi, selepas pada keluarga, fihi padanya pada kunut. Jadi maksud daripada apa dia? Daripada as-salat mulai daripada 179 sampai 184. Di situ sterik kita katanya. Jadi kita baca
nak bagi menghipun ni ke semua tu kita katanya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tengok pada 175 di hujung dia. Kita tengok 175 di hujung dia, kat hujung dianya. Dia ada tulis wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallam bukan wa sallim, wa sallam. Dia wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka pada ucapan kita wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, maka di situ jadi selawat di atas Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, itu jadi selawat di atas Nabi. Kemudian pada kata wa alihi itu, pada kata wa alihi itu dah jadi selawat di atas keluarga Nabi. Dan pada kata wa sahbihi itu jadi selawat di atas sahabat Nabi. Jadi dah cukup 3 perkara selawat di situ. Selawat di atas Nabi, selawat di atas keluarga Nabi, selawat di atas sahabat Nabi. Jadi kita kata wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, cukup 3 perkara. Selawat di atas Nabi, selawat di atas keluarga Nabi, selawat di atas sahabat Nabi. Jadi tengok dalam bilangan dia, selawat di atas Nabi, selawat di atas keluarga Nabi, selawat di atas sahabat Nabi. Jadi bukan kita kata wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala alihi wa sallallahu ala sahbihi, itu bukan maksudnya begitu. Bukan maksudnya katanya dalam kunut tu selepas pada kunut tu disunatkan kita selawat di atas Nabi, kita selawat di atas keluarga Nabi, selawat di atas sahabat Nabi. Itu bukan maksud kita kata wa sallallahu ala sayyidina Muhammad jadi selawat di atas Nabi, wa sallallahu ala alihi jadi selawat di atas keluarga Nabi, wa sallallahu ala sahbihi jadi selawat di atas sahabat Nabi. Bukan kita kata begitu. Bahkan kita kata mengikut yang dia tulis wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, maka cukup 3 perkara, 3 selawat. Selawat di atas Nabi, selawat di atas keluarga Nabi, selawat di atas sahabat Nabi. Sebab dalam kaedah bahasa Arabnya dia guna dengan secara ataf. Jadi wa alihi diganti pada tempat sayyidina, pada maknanya wa sallallahu ala alihi wa sahbihi pun diataf pada sayyidina, pada maknanya ganti pada tempat sayyidina. Jadi pada maknanya wa sallallahu ala sahbihi, dah cukup dari situ. Kemudian dia 6 perkara. 3 selawat, 3 salam. Di akhir kunutnya, penutup dianya 3. 3 selawat, 3 salam. 3 selawat maknanya selawat di atas Nabi, selawat di atas keluarga Nabi, dan selawat di atas sahabat Nabi. Dan 3 salam, salam di atas Nabi, salam di atas keluarga Nabi, salam di atas sahabat Nabi. Tetapi dia naknya begitulah, tetapi dalam cakapan mengikut kaedah Arab dia tak payah sebut banyak. Kalau benda yang sama. Kalau benda yang sama, kali yang pertama kita dah sebut, kali yang kedua tak payah kita sebut. Sebab tu apabila akhirnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallam tu pada maknanya wa sallam, ambil perkataan seolah pada maknanya ambil perkataan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi itu letak di belakang wa sallam.
pada maknanya wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala wa alihi wa sahbihi. Pada maknanya begitu. Jadi wasallam pada maknanya ala sayyidina Muhammad, wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Cukuplah 6 perkara. Jadi naknya 6 perkara tapi perkataannya pendek saja. Jadi kita katanya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka di situ tu dah cukup 6 perkara yang dinakkan tadi, yang disunatkan tadi. Katanya 90 apa dia? 179 selawat di atas Nabi dan salam di atas Nabi dan selawat di atas keluarga dan salam di atas keluarga. Salat di atas sahabat, salam di atas sahabat. Jadi di dalam perkataan kita wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tu dah cukup. Tilik kepada makna dia melengkapi 6 perkara itu. Itulah. Jadi maknanya 6 perkara tu seterik dengan kita kata begini dah cukup 6 perkara. 3 selawat, 3 salam. Jadi tak payah kita sebut semua satu-satulah dengan secara ataf, dengan secara takdir mengikut kaedah nahwu dah cukup. Sebab tu datang waridnya selawat dan salam di atas Nabi, selawat dan salam di atas Nabi dan keluarga Nabi dan sahabat tu memadai itu dengan secara kita kata semacam dia tulis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian kita tengok di sini kena baca wasallam. Kalau wasallallahu, kalau belajar dalam kaedah dalam ilmu nahwunya salla fi'il madhi, maka sallama kita baca supaya jadi fi'il madhi juga, supaya jadi supa. Sallallahu wasallama. Ingat kena baca begitu. Tengok baris dia tu tak, kalau yang kitab saya tu dia tulis wasallim, itu tak betul. Tak betul, kena baca wasallam. Kalau wasalla wasallam. Ingat begitu. Tapi kalau kita jadikan bentuk fi'il amar, kita baca Allahumma salli. Contohnya kalau kita baca Allahumma salli, ini pun boleh juga nak baca begitu. Allahumma salli, Allahumma salli, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu kena baca wa sallim, salli wa sallim. Itu kena baca begitu. Sama-sama fi'il amar. Itu kalau dalam ilmu nahwu. Itulah bentuk begini, bentuk yang datang warid daripada Nabi. Tetapi kalau siapa nak ubah daripada ini kepada perkataan lain, bentuk lain, tapi janjinya ada 3 selawat, ada 3 salam, dah boleh. Boleh kesemuanya. Contoh dia nak katanya wasallam tu nak letak di awal. Dia kata wasallallahu wasallama ala sayyidina pun boleh. Tapi tak sama dengan warid daripada Nabi lah. Kalau kira tu hasil maksud juga daripada 3 selawat dan 3 salam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Boleh juga begitu pun. Artinya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu pun boleh juga. Cukup hasil juga 6 perkara tadi. 3 selawat, 3 salam. Itulah maksud katanya 3 selawat, 3 salam tu kita agaknya dah jelas. Kemudian terusnya 185 sunnah wa sunnah lil munfaridi. Dan disunat lain daripada sunat yang dahulu, ini sebagai tambahan sunat. Sunat tambahan di atas yang dahulu ialah
wa sunnah lil munfaridi, dan disunatkan bagi orang yang sembahyang seorang diri, wa imamil mahsurin, dan imam orang yang jadi imam kepada makmum yang mahsurin yang redha dengan memanjangkan sembahyangnya. Sunat apa? Al-jam'u, himpunkan baina kunutin nabiyyi, di antara kunut nabi, kunut yang datang daripada nabi, yang dinakal daripada nabi ialah Allahumma hdini tadilah, wa kunuti sayyidina Umar, dan kunut Sayyidina Umar. Jadi kunut yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Maka sunatnya kita ambil yang nabi, ambil kunut yang dibaca oleh nabi, dan tambah sekali, himpun sekali dan bersama dengan kunut yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Mana dia kunut yang dibaca oleh Sayyidina Umar? Allahumma wa huwa, dan iaitu kunut Sayyidina Umar, Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa nusni alaika al-khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruka. Allahumma nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma 'adzibil kafarata wal musyrikin alladhina yasudduna 'an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wasabbithum ala millati rasulik wa awzi'hum an yufu bi'ahdika alladhi apa dia ahadtahum alaih wansurhum ala aduwika wa aduwihim ilahal haqqi waj'alna minhum. Wa sallallahu ala sayyidina, itu adalah selawat yang kata tadi. Selawat dan salam, selawat tiga selawat, tiga salam tadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tu kalau nak tambah bolehlah. Kalau sembahyang seorang diri, artinya imam mahsurin, sunat ditambah lain sebagai tambahan di atas yang tadi. Dan 186 an yuqaddimal kunutal warida anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi halatil jam'i bainahuma. An yuqaddima, sunat pulanya an yuqaddima, bahawa mendahululah akan al-kunutal warida, akan kunut yang datang daripada Nabi, anin nabiyyi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi halatil jam'i bainahuma, pada ketika himpun di antara keduanya, di antara kunut Nabi dan kunut Sayyidina Umar. Sekiranya kalau kita nak himpun tu kunut yang datang daripada Nabi pun kita ada nak baca, kunut yang datang daripada Sayyidina Umar pun kita nak baca, maka yang sunatnya kita mulai dengan kunut yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan maknanya
kunut Sayyidina Umar tu duduk sebelum pada selawat. Jadi maknanya kita baca Allahumma hdina kalau jadi imam, Allahumma hdina kalau seorang diri Allahumma hdini, Allahumma hdini fi man hadaita sampai wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sampai situ. Tengok pada masalah 178. 178 tu dia mulai kunut nabinya ialah Allahumma hdini sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di situ. Kalau tak nak baca kunut Sayyidina Umar, selawatlah. Wassallallahu ala. Maka selepas pada wa atubu ilaik, belum pada nak selawat tu, kita baca kunut Sayyidina Umar pula. Jadi selepas pada astaghfiruka wa atubu ilaik, sambung dengan kunut Sayyidina Umar. Allahumma inna nasta'inuka sampai selawat kepada Nabi dan seterusnya. Jadi maknanya itu maksud daripada kata kalau kita nak menghimpunkan di antara dua kunut Nabi pun ada nak baca, kunut Sayyidina Umar pun nak baca, maka yang afdalnya, yang sunatnya kita baca kunut yang datang daripada Nabi. Selepas pada kunut datang pada Nabi itulah kita sambung kunut Sayyidina Umar. Jadi di mana tempatnya? Maka tempatnya ialah selepas pada astaghfiruka wa atubu ilaik. Selepas itulah kita tambah, kita sambung dengan kata Allahumma inna pada 185 ni. Allahumma inna nasta'inuka sampai akhir. Sampai ke selawatlah wa sallallahu ala sayyidina hingga akhir. Itu selawat. Itu kalau ada masa panjang, kalau boleh memanjangkan semayang, kita nak tambahlah. Tapi cara tambahnya begitu. Cara menghimpunnya begitu. Abi 187 an ya'tiya bis salati wassalam ala nabiyyi wa alihi wa sahbihi ba'dahuma. Sekiranya kalau kita himpunkan di antara selawat Nabi, kunut Nabi dan kunut Sayyidina Umar, maka selepas pada kunut Sayyidina Umar tu kita bagi ada selawat dan salam di atas Nabi dan keluarga Nabi dan di atas sahabat Nabi. Jadi caranya macam gitulah. Jadi maknanya mulai daripada Allahumma hdini sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita sambung dengan kunut Sayyidina Umar, Allahumma inna nasta'inuka. Maka lepas pada tu sampai waja'alna minhum, disambungkan dengan selawat di atas Nabi dan selawat dan selawat dan salam di atas Nabi dan atas keluarga Nabi dan di atas sahabat Nabi. Itulah yang sebenarnya. Yang ke-188 an ya'tiyal imamu bilafzil kunuti bilafzil jam'i. Dan bahawa mendatang katalah, bacalah, mendatang oleh imam bilafzil kunuti dengan bacaan kunut, dengan lafaz kunut, dengan bacaan kunut itu bilafzil jam'i, dengan lafaz jamu'. Mana menunjuk di atas ramai. Maka kita maklum tu, selalu kita dengar daripada imam tu maknanya lafaz jamu'. Cumanya kita tambah sebab Allahumma hdini ya selepas pada ni itu menunjuk di atas seorang aku. Jadi maknanya kita baca Allahumma hdina wa'afina wa tawallana wa barik lana. Itu tempat yang bezanya. Allahumma hdina, kemudian wa'afina, kemudian tempat ubah lagi, tengok tempat-tempat yang diubah saja. Allahumma hdina, kemudian wa'afina, kemudian wa tawallana, kemudian wa barik lana. Ubah di li kepada lana. Wakini ubah jadi wakina. Itu maksud katanya sirah jamu'.
lafaz jamak. Kemudian di hujung adapun fa innaka taqdi sampai falakal hamdu ala ma qadaita tu bukan dia doa. Bahkan di situnya as-sana ialah puji, maka astaghfiruka wa atubu ilaik itu tukar balik. Jadi nun. Tepat hamzah di depan tukar jadi nun, jadi nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tukar jadi nastaghfiruka. Itu maksud sirah jamak. Nisbah bagi orang belajar ilmu nahwu tu maklumlah. Nisbah bagi orang belajar ilmu nahwu tu dikatakan tukar jadi dhamir mutakallim ma'al ghair. Begitu. Maksud dengan lafaz jamak tu ialah dhamir mutakallim ma'al ghair. Tu orang mengaji nahwu tu yang maklumnya begitu. Jadi astaghfiruka kita ubah jadi nastaghfiruka wa natubu ilaihi wa natubu ilaik. Kemudian kita tengok balik kepada kunut Sayyidina Umar. Kunut Sayyidina Umar tu Allahumma inna nasta'inuka, semua tu datang dengan lafaz jamak. Semua kunut Sayyidina Umar tu datang dengan lafaz jamak. Maka imam tak payah ubahlah straight mengikut yang dia tulis tu. Tetapi kalau kita sembahyang seorang diri kena ubah balik. Kalau kita semayang seorang diri, kita kena ubah jadi menunjuk di atas seorang. Kita kena kata kalau kita baca semayang seorang diri, kunut Sayyidina Umar, kita kena kata Allahumma inna asta'inuka. Asta'inuka. Nun tukar jadi alif, jadi hamzah. Wa astahdika. Wa uminu. Ini bunyi lain macam sikit. Wa uminu bika. Wa uminu. Kalau nak ubahlah. Kalau kita baca seorang diri, kalau semayang seorang diri itu kena tukar, kena ubah. Wa uminu. Alif, maksudnya hamzah lah. Lepas tu waw. Uminu. Uminu bika wa atawakkalu. Wa natawakkalu ubah jadi atawakkalu alaika. Jadi mudahnya di situ nun tu tukar jadi hamzah. Wa usni alaika. Wa usni alaika. Nashkuruka tukar jadi hamzah juga. Ashkuruka wala akfuruka. Nashkuruka jadi ashkuruka, nakfuruka jadi akfuruka, la nakfuruka jadi la akfuruka. Wa nakhla'u. Wa nakhla'u tukar jadi akhla'u. Wa natruku ubah jadi atruku. Kemudian Allahumma iyyaka na'budu, kita ubah jadi iyyaka a'budu. Walaka nusalli, kita ubah jadi walaka usalli. Wa nasjud jadi asjud. Wa ilaika nas'a jadi as'a. Wa nahfidu jadi ahfidu. Wa narju jadi arju. Wa nakhsha jadi akhsha. Inna azabakal jidda bil kuffari mulhikun, tak ada ubahan. Allahumma azibil kafarata wal musyrikin alladhina yasudduna an sabilika wa yukadzibuna rusulaka wa yuqatiluna awliya'aka. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tidak ada ubahan. Wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim wa ja'al fi qulubihimul imana wal hikmata. Tidak ada ubahan. Wa sabbithum ala millati rasulika wa auzi'hum an yufu bi'ahdika alladhi ahadtahum alaih. Wansurhum, tak ada ubahan. Wansurhum ala aduwika wa aduwihim in ilahal haqqi wa ja'alna minhum. Di situ. Wa ja'alna tu kalau seorangnya wa ja'alni.
Waja'alna, kalau kita seorang diri, ubah jadi waja'alni. Di situ tempat ubahnya. Satu lagi di akhir itu waja'alna, ubah jadi waja'alni. Kalau kita seorang diri. Begitulah. Kemudian 189 Raf'ul yadaini fil kunuti. Sunat yang lain pula ialah mengangkatkan dua tangan pada kunut. Sunat mengangkatkan dua tangan pada ketika kita baca kunut. Mulai daripada kalau kunut Nabi mulai daripada apa dia? Mulai daripada Allahumma hdini sampai ke selawat dan salam. Mana mulai pada awal sampai akhir macam kita berdoa. Sunatkan kita akak tangan, tapi cara akak tangan macam mana tengok di depan. Tapi akak tangan tu dah satu sunat. 190 antakunal yadani maksyufatan, bahawa adalah dua tangan itu dibukakan, mana ditelanjangkan. Jangan ada dibalut, diselimut oleh umpama kain, oleh umpama sarung tangan. Mesti sunatnya dibukakan. Kalau kita sebarkan kain sorban di atas bahu tu, kalau besarnya, ketika kita angkat tangan nak berdoa kunut tu, bagi tapak tangan kita tu tidak dilindung oleh kain sorban yang kita selimut yang kita sebar di atas belakang tu. Malaikat orang perempuan dalam telekong tu susah nak buat, itu tak mengapalah. Jadi maknanya tangan tu jadi dibukakan. Maksudnya jangan dilindung dengan umpama kain kemasan, umpama tangan baju yang panjang ke, itu jangan. Jadi tangan kita tu ada kat luar. Itu sunat yang lain pula. 191 an yaj'ala batna kaffaihi ila sama. Bahawa jadilah tapak tangan dua tapak tangannya kepada langit. Maknanya sebab langit tu ialah apa dia? Kiblat bagi doa. Sebab langit adalah kiblat bagi doa. Maka apabila kita nak berdoa, mana-mana berdoa sekalipun, dan juganya kunut, maka sunat kita akak tangan, akak tapak tangan dan bagi bukakan tapak tangan, dan tapak tangan tu menghadap ke jihad langit. Menghadap kepada jihad langit. Dan sunat 192-nya an yanzura ilaihima hala raf'ihima. Di sini tak sunat kita tengok kepada tempat sujud. Tak sunat kita tengok kepada tempat sujud, bahkan ketika kita angkat tangan, ketika kita baca kunut itu, disunatkan kita tengok kepada dua tangan. Tak payah tengok kepada tempat sujud lah. Kita tengok kepada dua tapak tangan kita yang kita angkat tadi, yang kita menghadap kepada jihad langit. Itu pandangan mata kita tu tak payah tengok kepada tempat sujud, bah tengok kepada tapak tangan, dua-dua tapak tangan. 193 an yulsiqa yadaihi. Jadi dua tapak tangannya. An yulsiqa, bahawa menghimpit yadaihi akan dua tangan, jadi dua tapak tangan. Jadi maknanya menghadap ke langit. Apa tu kita bagi ipitkan, jangan buka. Jadi sunatnya kita letak begitu. Jadi rapat tu jangan kita buka begini. Yang sunatnya kita rapatkan, iaitu yulsiqa yadaihi, mana dua tapak ni diletak begini. Letak begini, kemudian mata kita tengok kepada tapak tangan tu lah.
Jadi memanglah nak tengok pada tempat sujud, dia terlindung dengan mata, dengan tapak tangan tu. Jadi pada asas sunatnya tengok pada tempat sujud di dalam solat, tapi di sini tak payah kita tengok pada tempat sujud, bahkan kita tengok kepada tapak tangan, sebab memanglah tapak tangan tu akan melindung mata kita daripada tempat sujud. Jadi ganti dengan tengok pada tapak tangan. Seratus 190. Yang 190 tu maksyufatan tu maknanya jangan, ni kalau ni maknanya tutup. Jadi tutup gitu. Maksyufah maknanya jadi mana tangan tu tak dilindung oleh umpama kain. Tu mana maksud dengan 190. Maksyufah dibuka maknanya jangan ditutup oleh umpama kain. Jangan ditutup oleh umpama sarung tangan. Itu maksudnya. Adapun di sini dua belah tangan tu himpit gini. Habis 109. Kalau wanita memanglah tangan dia kat sebelah dalam tu tak payah nak buka lah. Tak payah nak buka sebab jadi suatu kesusahan, jadi masuk dalam uzur. Tetapi cara letak tangan tu menghadap kepada langit dan menghimpitkan tangan, dua-dua tangan tu sama caranya. Jadi maknanya orang perempuan di dalam telekung tu dia letak tangan begini juga, tapi sebelah dalam letak tangan begini juga. Gini, jadi maknanya tapak tangan tu menghadap kepada langit, betul kepada langit, bukan menghadap kepada muka. Bukan menghadap kepada muka begini. Kita jadi tapak tangan tu menghadap kepada langit. Itu yang maksud katanya langit-langit itu kiblat bagi doa. Jadi kita tadah tangan, kita panggilnya tadah tangan tu maknanya yang bagi tapak tangan tu menghadap kepada langit. Jadi maknanya yang selalu orang kita buat tu, yang menghadapnya begini, itu bukan maksudnya. Yang kita berdoa tu, kita letak tangan tu, tapak tangan menghadap kepada muka tu tak kena dengan cara. Apakah lagi kalau letak begini? Itu tak kena dengan cara. Jadi melampau. Letak kat dagu ke masalah itu tak kena dengan cara. Sebab doanya, kiblat doanya ialah langit. Mana tapak tangan tu menghadap kepada langit. Dan tangan tu himpit, jangan buka. Jadi maknanya samalah cara orang lelakinya sama orang perempuan. Maka cara begininya pada tiap-tiap doa pun sama juga. Pada tiap-tiap doa pun, mana-mana kita berdoa pun, ingat kata apabila kita berdoa, tapak tangan kita mesti menghadap kepada jihad langit. Bukan menghadap kepada apa dia? Kepada muka kita tu bukan. Lepas tu masalah impit itulah ada setengah tu dia katanya diruangkan, disenggangkan di antara dua tapak tangan, tetapi yang masyhurnya ialah dihimpitkan dua tapak tangan pada masa kita berdoa, doa kunut atau doa lain-lain lagi lepas solat mana-mana sekalipun. Itu tengoknya tapak tangan orang kitanya pada ketika berdoa tu banyaknya tak kena dengan cara. Tapi tak mengapa, cumanya tak kena dengan cara disunatkan. Tak kena, tak betul dengan cara yang disunatkan. Nak bagi betul dengan cara disunatkan, impitkan dua tapak tangan dan buka kepada, menghadap kepada langit. Menghadap kepada langit. Begitu. Jadi kita letak tangannya, begitu. Macam katanya kita tadah benda yang nak tadah air hujan. Kalau hujan datang daripada langit, kita nak tadahnya, kita letak betul begitu kan. Jangan kita buat begini, kalau buat begini air hujan tak masuk dalam tapak tangan.
Kalau kita buat begini, tapak tangan menghadap kepada apa dia? Menghadap kepada muka tu maknanya air hujan tak masuklah. Seolah-olah begitulah. Macam itulah. Macam katanya kita nak tadah air hujan yang datang daripada sebelah atas, maka kita buat macam itulah. Satu lagi, an yaqliba yadayhi 'inda qawlihi wa qina syarra ma qadaita. Bahawa membalikkan akan dua tangannya, dua tapak tangannya, inda qawlihi di si katanya wa qina syarra ma qadaita. Pada kata wa qina syarra ma qadaita, sebab makna dia wa qina, ya Allah, jagakan kami, peliharakan kami akan kejahatan barang yang menghukum oleh engkau. Jadi di sini disunatkan, tak kiralah dalam kunut ke di doa mana-mana sekalipun, pada masa kita dalam makna doa kita tu doa untuk nak lepas daripada benda tak baik. Nak lepas daripada bala, nak lepas pada wabak, nak lepas daripada kejahatan, nak lepas pada neraka, nak lepas pada azab kubur dan segala-galanya benda yang tak disukai itu. Dalam doa kita, maka kita balikkan tapak tangan menghadap ke bawah. Jadi asalnya kita berdoa, ketika berdoa dan kalau kita minta dengan kebaikan, kita tadah. Tadahnya begini, jadi tapak tangan tu menghadap kepada kiblat. Tetapi apabila waqina syarra ma qadaita, balik gitu. Jadi mana tapak tangan menghadap ke bumi, belakang menghadap ke langit pula. Jadi mana-mana tepatlah kalau dalam doa kita untuk nak menolak bala, menolak wabak dan nak lepas pada neraka, wa qina adzaban nar ke masalan, kita balik. Jadi tapak tangan menghadap ke bumi, belakang tangan tu menghadap kepada jihad langit. Itu bukan sekadar di sini sajalah, bukan mana-mana doa sekalipun kalau doa sebelah balik. Jadi makna dia tu untuk nak menghilangkan bala, mengakakkan bala, nak mengelakkan daripada bala dan benda yang tak disukai, kejahatan semuanya. Nak lepas daripada neraka, lepas pada azab kubur, kesusahan pada madang mahsyar, daripada wabak, daripada bala semuanya. Jadi tapak tangan menghadap ke bumi, belakang dia tu menghadap kepada langit. Jadi sebalik dengan tadi lah. Sebalik dengan kalau kita minta kebaikan, jadi tapak tangan menghadap kepada langit, belakang tangan tu menghadap kepada bumi. Itu cara dia. Itu tak kiralah dalam kunut ke di mana-mana kita berdoa, sekiranya kalau ada minta nak lepas pada kesusahan, bala, kejahatan, benda tak baik tu, jadi baliklah tapak tangan. Habis di situ. Kemudian kita akhir pada katanya 195 an yajharal imamu bil kunuti. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا